Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Jauh. So hari ni kita nak go into deep sikit tentang maintenance untuk kompresor oilless, yang mana sangat simple. So itu ada orang tanya, before kita nak start mesin, apa yang kita perlu buat. So before kita start kompresor, pastikan kompresor mestilah diletak dekat tempatnya ada ventilation, yang ada ruang. So jangan letak dalam box yang padat and then tak ada lubang. So benda tu yang akan menjahanamkan kompresor. Okey, bagi je space, ataupun lebih baik tempat kita nak buat kerja tu kita asingkan kompresor dalam bilik satu lagi and then tarik hose keluar. That is the best thing lah. Mesti tempat tu bersih dan tidak terdedah dengan air ataupun mempunyai kelemapan yang tinggi lah. And then untuk oilless ni tak perlu buang minyak, kita boleh set up dia punya hose and then boleh terus start. So satu lagi tambahan, dia punya power supply jangan pakai banyak extension, sebab bila dia shortage of current, so akan merosakkan juga kompresor. Pastikan dia direct dengan power plug. Yang ketiga, kompresor kalau boleh jangan letak sengit. Kalau untuk buat maintenance kompresor macam oilless ni, dia memang kelebihan dia, kita boleh letak sengit sebab dia tak ada minyak hitam. Memang kita boleh baringkan dia. Kalau kita nak transfer, nak bubuh dalam kereta ke apa ke, kita boleh baringkan kompresor, tak ada masalah, tak ada leaking. Tapi bila kita nak pakai, pastikan letak dia level, jangan sengit sebelah ataupun belakang depan dia sengit. Bagi dia sama. Okay, bila kita on, tak ada masalah, semua boleh pakai tool. Bila kita pakai kompresor, sometimes kita akan dengar bunyi pelik tau. So bunyi pelik tu kita kena ambil perhatian, kita kena peka. The moment bila kompresor start menjerit atau bunyi pelik yang selain daripada bunyi standard dia, at that time kita kena cepat dan tutup kompresor, sebab mesti ada something wrongnya. Untuk deep maintenance, apa yang kita kena buat, pertama saya akan tunjuk macam mana nak adjust regulator punya pressure gauge ni, and then kedua kita akan tengok dia punya piston dia. Sebab apa saya nak tunjuk piston dia? Sebab kat sini lah selalunya berlakunya kerosakan. Bila something wrong, kita kena check apa yang ada dalam ni. So basically untuk daily maintenance, checking ada abnormal noise ataupun bunyi-bunyi yang pelik. And then nombor 2, this one, tank kena kosongkan lah tiap-tiap hari selepas kita pakai, supaya dia tak berkarat dekat dalam. So benda tu adalah musuh utama untuk pemilik-pemilik kompresor, adalah karat dekat dalam tank. Dia agak susah juga kita nak prevent, sebab kita pun tak nampak tank daripada dalam karat ataupun tak. Tapi kita boleh tahulah daripada air yang keluar tu, dia akan dah karat ke belum. So benda tu kita kena prevent daripada awal. Jangan biar dia berlarutan, kalau tak memang boleh menjahanamkan lah dia punya tank. So untuk weekly maintenance, kat sini ada filter kompresor 2. So kalau dia suggest setiap 500 jam kena tukar filter dia. Kemudian safety valve belakang kena cabut untuk check sama ada masih berfungsi dengan elok ataupun tak. Skru check mana yang loose ataupun bunyi-bunyi yang pelik. Cuba check dekat setiap konektor yang ada, tak kisahlah motor ke, tank ke, konektor hose ke, gauge ke, pastikan dia ketat. Kita tak nak ada kebocoran dekat konektor. Okey. So sekarang untuk maintenance, kita nak buang air dalam tank. Turunkan sikit pressure sampai 4 bar pun dah okey. Jangan buang angin habis tau. Buang angin sikit sampai 4 bar. Okey. Dah 4 bar. Kita buka, tapi pelan-pelan nak buka sebab dia ada angin dalam ni. Kita tak nak buang habis sebab kita nak bagi angin tu tolak air tu keluar. Pelan-pelan, jangan buka laju-laju. Okey, sebab apa saya tolak? Sebab dia nak bagi keluar dia maksimum. Sebab kompresor oilless tak apa, kalau korang tonggingkan pun tak apa, sebab dia tak ada minyak hitam. So boleh terbalikkan, tak ada masalah. Okey, dia dah keluar. Jangan tutup lagi, biarkan dulu. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya ada lagi dia punya air dalam baju. Dalam tank. So tengok ni ni air dia dah karat ni. Okey, so agak susah juga tak nak bagi dia karat tank, tapi kita boleh buang air ni tiap hari. Okey, nampak macam dah keluar habis, tapi sebenarnya ada lagi. Kita sekejap bagi air dalam tank tu dia turun bawah. Lepas tu tongengkan balik sekali lagi, mesti keluar lagi air. Nampak tu, air dah keluar. Okey, biar jap. Sebab tadi dia ada angin. Bila ada angin, air tu dia terpercik ke dalam tank ni tau. So dia tak keluar habis. So bila kita biar sekejap, bagi dia turun balik, baru kita tolak balik. Kita cuba tonggengkan sekali lagi, tengok ada lagi tak air. Okey, saya rasa tu dah last.
So kadang-kadang sampai satu masa dia punya pressure gauge ni dia dah lari tau. Mula-mula kita beli dia 8 bar, tapi bila kita dah lama pakai, dia punya maksimum dia dah cut off tu jadi 7 bar je. So macam mana kita nak buat benda tu? Dekat atas ni ada skru. Buka dulu skru ni. Biasanya dia akan lari ke bawah lah, bukan ke atas. Maksudnya standard 8 bar dia cut off, tapi 7 bar lebih dia dah mati. Maksudnya graf jarum dia ni ke belakang. So nak adjust balik benda tu, orang buka dia punya pressure switch punya cover ni, skru ni atas ni, korang boleh adjust, korang loosekan dia sikit, korang loosekan dia sikit. So basically dekat sini lah dia punya tuner, ada satu skru ni je. Sebab yang jenis ni hanya ada satu je cut off pressure saja. Kalau yang jenis kompresor mahal-mahal sikit, dia ada dua, dia ada cut in dan cut off. Yang ni dia ada pressure different, dia dah setting siap-siap. Maksudnya kita boleh setting untuk cut off saja. Kalau kata dia tadi dia mati dekat 7, korang loosekan sikit kat atas ni, bagi dia running balik, dia akan start balik, bagi dia ngam-ngam dekat 8 sampai dapat 8. Dia kena try and error lah. Kadang-kadang bila korang tune spring ni, dia spring dalam ni fungsi nak ketatkan spring lah, spring untuk cut off ni. Bila kita longgarkan, spring tu semakin relax lah. Kalau kita ketatkan, spring tu makin menekan. Kalau kompresor mahal dia ada dua, satu skru lagi untuk cut in. Maksudnya bila sampai 6 kita dah kita adjust cut in tu sampai dia 6 dulu, lepas tu baru kita running balik kompresor sampai dia cut off sampai 8. Tapi untuk kompresor yang simple macam ni, dia dah setting siap-siap dia punya pressure difference. Maksudnya memang dia akan ambil 2 bar difference. Maksudnya maksimum 8 bar, dia akan turun sampai 6 bar, dia akan start balik. Maknanya 2 bar difference lah. Ada kompresor yang 1 bar difference, tapi yang basically yang semua pakai kepala regulator standard macam ni, dia ada 2 bar difference. So tune saja sampai dapat 8. Alright. Okey, yang ni agak penting sikit. Kalau saya buat maintenance, saya akan buka dia punya head ni, tapi kena hati-hati sikit lah. Banyak juga skru nak buka ni. Bila nak buka, pastikan besi dia ada 2 layer ni. Kita pegang yang bawah sekali. Okey. Alihkan, sebab saya takut korang terbalik nanti bila nak letak balik. Sebenarnya dia boleh cabut je macam ni. Okey. Letak je bawah. Okey. Ni kat dalam dia. Kau nampak ni kotoran-kotoran ni. Sekejap saya cuci dulu. Cuci pakai apa? Cuci, gosok pakai kain je. Kalau ada spray anti karat tu bagus juga. Sini belakang dia. Ni dalam piston dia. Korang boleh angkat. Kalau korang nak tengok lah dia punya teflon dia. Ni pun boleh cuci dua ni. So kat sini dia punya piston dia selang-seli. Kalau korang perasan kat sini ada 2 skru ni yang penting untuk korang ketatkan. Jangan bagi dia longgar. Bila dia longgar memang jam lah piston. Ketatkan. So ini dia punya teflon yang getah ni, bahagian luar ni. Teflon ni bila dia dah haus, kita boleh beli spare part dia and then tukar dekat Shopee, lambat spare part dia. So kat dalam ni saya tunjuk pakai L ni, ada kipas dia. Kipas ni dia pakai plastik saja, bukannya besi. Yang sedut udara ni memang plastik saja. Okey, tu tak payah kacau, biar je. Yang penting skru ni 2, lepas tu teflon. So teflon ni kalau dah haus, macam mana nak tahu dia dah haus? Satu, dia dah tak efisien. Biasanya berapa minit kita ambil untuk fill up 8 bar, contoh dalam 3 minit, tapi dia ambil masa 4 minit. Dia tak efektif lah bila dia nak kompres angin, dia nak sedut udara, nak kompres tak efektif. So at that time kita boleh tengok teflon ni, and then bila dia dah haus kita boleh tukar lah. Okay, yang penting skru ni kena ketatkan.
okey. Bila dah sudah okey, cuci sikit, masukkan balik. Pastikan dia tak bocor lah. Dia ada satu washer getah, so jangan bagi angin keluar kat situ. Dia macam ni washer dia, nampak tak tu? Dia pakai washer getah oren ni. Sumbat balik ketat, pastikan dia ketat, dua-dua ketat dan rapat. Masukkan balik skru-skru semua. So jangan lupa subscribe, dan jika ada soalan boleh komen dekat bawah, saya akan cuba jawab. Saya Cak Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.